Pentingnya tahu latar belakang pasangan sebelum berkahwin. Story time dari follower. Assalamualaikum. Salam dari Johor. Saya berumur 28 tahun dan seorang balu. Saya tertarik dengan post sis pasal nak kongsikan cerita. Saya nak bercerita tentang apa yang saya dah lalui dengan arwah suami saya dari kami belum nikah sampailah arwah suami meninggal. Saya berkenalan dengan arwah suami pada tahun 2016 semasa umur saya 21 tahun dan suami pula berumur 25 tahun. Dipendekkan cerita, kami bertunang pada tahun 2019 dan mengambil keputusan untuk berkahwin pada 11 hari bulan 11 2020. Tarikh yang saya akan ingat sampai bila-bila. Selepas berkahwin, kehidupan kami seperti pasangan lain. Teruskan bekerja seperti biasa untuk kelangsungan hidup. Hampir 4 bulan perkahwinan, keluarga dan orang sekeliling sibuk bertanya bila nak mengandung. Dari situ saya dah mula stres. Saya dah beli dan makan macam-macam ubat dan buat pemeriksaan klinik sama ada saya boleh mengandung ataupun tidak. Dan ternyata saya tiada masalah. Saya tak terfikir langsung nak suruh arwah suami cek kesihatan dia. Maklumlah, orang kita ni selalu salahkan orang perempuan kalau tak boleh mengandung. Suatu hari bulan Ramadan tahun 2021, saya buat pemeriksaan UPT sebab period lambat. Ada 2 line naik. Saya teruja sangat nak tunjuk kat suami. Suami pun masa tu teruja sangat. Yelah, lama kami tunggu. Malam tu saya tidur, saya mimpi ada budak lelaki kecil tengah berjalan dipimpin oleh seorang lelaki. Tapi saya tak nampak siapa lelaki itu. Esok pagi sajalah nak buat appointment UPT, keluar satu line saja. Pergi klinik, doktor kata dah kosong. Hampa sangat masa tu, Kak. Tahun 2022 bulan 3, saya disahkan mengandung lagi. Seminggu selepas itu, saya mimpi benda yang sama. Seperti yang diduga, bayi itu dah tiada dalam rahim saya. Kali ni saya dah tak meroyan. Saya dah tak fikir sangat. Saya dan suami dah redha. Saya terfikir nak pergi berubat dengan ustaz ataupun orang-orang yang pandai dalam hal ini, tapi suami kata nanti dulu. Ujung tahun 2022 bulan November, sebelum anniversary kami, suami demam teruk. Biasa kalau suami demam, sehari saja dah baik. Ini tidak. Hampir 3 bulan dia demam. Campur dengan batuk teruk tak berhenti selama 3 bulan tu. Sampaikan nak berdiri, berjalan sendiri pun dia dah tak larat. Saya ambil keputusan untuk pergi berubat dan dia okey. Saya bawa dia pergi berubat dengan adik ipar saya. Alhamdulillah serasi. Tapi kami pergi berubat setelah 3 bulan dia sakit sebab dia memang tak suka pergi klinik atau hospital. Badan suami saya yang sebelum ni tegap sasa hanya tinggal kulit dan tulang sahaja. Nak dijadikan cerita, rupanya arwah suami saya ni yang ada masalah untuk zuriat. Lepas dia tahu puncanya daripada dia terus senyap dah tak tanya langsung pasal anak. Kalau tak sebelum ni, dia dengan mertua saya macam nak salahkan saya sebab tak mampu nak bagi zuriat. Tapi saya sabar je, Kak. Saya diam saja. Sepanjang suami saya sakit, saya jaga dia. Apa yang dia nak semua saya belikan, saya bagi. Saya bawa dia merata tempat, pergi berubat asalkan dia sihat. Mertua saya masa tu tak banyak tolong pun. Mereka cuma tolong jagakan suami saya bila saya bekerja. Saya tak kisah semua tu. Yang saya kisah masa tu, saya cuma nak suami saya sihat. 3 Februari 2023 tengah hari Jumaat, semasa orang lain sedang sibuk nak ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat, arwah suami saya pergi untuk selamanya meninggalkan saya dan keluarganya. Arwah suami saya meninggal di rumah keluarganya kerana waktu itu hari saya bekerja, jadi suami akan berada di rumah keluarganya bagi memudahkan ada orang yang akan menjaganya sewaktu saya bekerja. Semasa arwah sakit, tiap kali dia solat, dia selalu minta nak meninggal hari Jumaat sebab dia tak nak kena seksa dalam kubur. Alhamdulillah doa arwah dimakbulkan, dia dapat meninggal hari Jumaat. Saya dapat panggilan dari adik ipar saya, terus menangis semahu-mahunya. Siapa yang tak sayang suami?
Saya buat macam-macam supaya suami saya sembuh. Sejak suami meninggal, saya sangat terasa kehilangan dia. Sampailah hari ini. Walaupun sudah 4 bulan suami saya pergi, saya masih merindui dia. Tiap kali ziarah kubur dia, saya akan bercerita seolah-olah macam suami saya tu ada lagi. Saya rasa down sangat-sangat, akak. Untuk pengetahuan, arwah suami saya ada belajar silat dan ada kadamnya, iaitu jin. Sebab itu setiap kali pregnant, baby saya hilang. Saya pula ada keturunan saka. Semua itu berkait. Dan saya rasa ralat sangat-sangat sebab tak berubat dari awal. Ada satu hal yang penyebab kenapa suami jadi punca tak boleh ada zuriat. Rupanya dulu sebelum suami kenal saya, dia seorang pengedar dan penagih dadah. Benda-benda yang dia pernah telan tu semua telah rosakkan organ dalaman dia. Saya bukan nak aibkan arwah suami saya. Cuma saya nak cerita saya ni dijadikan pengajaran semua. Dan kita ambil tahu betul-betul tentang siapa pasangan kita sebenarnya. Sejak dia kahwin dengan saya, sikit-sikit dia belajar tinggalkan dunia dadah sebab dia nak berubah jadi baik. Alhamdulillah dia berubah. Cuma benda terlarang yang ada dalam tubuh dia dan merosakkan organ dia. Sebelum dia nikah dengan saya, dia belajar di sekolah pondok di Kelantan selama 3 bulan. Dan saya suka sangat dengan perubahan dia. Kalau cerita ini dikongsikan kepada peminat-peminat, akak, apa yang saya boleh pesan, periksalah latar belakang pasangan anda. Jangan masuk campur tentang rumah tangga orang lain, walaupun anda mertua. Ada benda yang kita boleh kongsikan dan ada benda yang tidak boleh. Maaf kalau cerita saya ni berterabu. Tolong rahsiakan identiti saya, ya kak. Terima kasih kerana sudi kongsikan cerita saya. Banyak yang saya nak cerita, tapi penat pula nak type. Mungkin lain kali saya akan bercerita lagi. Terima kasih kerana mendengar semua.